Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum qad adallalalah. Surah An-Nahl ayat 36. Yang dimuliakan tuan imam, tuan-tuan imam, import mana? Masyaallah. Ingat buat negara tadi. Macam Mekah pula dah. Alhamdulillah nak mula kita. Seterusnya Bilal kita yang berbahagia, pengurusi dan seluruh ahli kuasa pihak surau Mukhlisin yang dikasihi para ibu dan ayah, abang-abang dan juga kakak-kakak, adik-adik. Alhamdulillah sama-sama kita rafakkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi diberikan kita peluang dan juga ruang untuk sama-sama kita solat berjemaah. Solat berjemaah maghrib 5 waktu itulah, dan juga tarawih di rumah Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Nak dibezakan tahun lepas kita tak bersama di masjid, hanya AJK sahaja yang berada di masjid surau. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kita peluang, walaupun jarak-jarak sekalipun, tapi Allah Ta'ala pilih kita untuk berada dalam rumah Allah Ta'ala. Itu satu rahmat daripada Allah Ta'ala. Jadi sama-sama kita berada dalam Ramadan ini, sama-sama kita grab betul-betul. Belum habis-habisnya di fasa yang kedua, maghfirah warahmah dah lepas, maghfirah pula, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian, berkaitan surah tadi, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melantik seorang nabi dan rasul di setiap umat-umat. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala menyinaraikan kita dalam umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi ada umat, tapi alhamdulillah kita bersyukur kerana kita tersenaran dalam umat baginda Rasulullah, yang mana banyak keistimewaan yang kita dapat sebenarnya. Sebelum kita berada di dunia ni dan juga selepas kita hidup di akhirat nanti, ada keistimewaan. Cuma keistimewaan di dunia lain, di akhirat lain. Di sana nanti, di akhirat nanti, hanya orang tertentu terpilih sahaja yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekalian, yang mana Allah Ta'ala menyuruh para rasul dan juga Nabi, menyuruh kita supaya mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. An ya'budullah, mentauhidkan Allah, mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Ini tugas kita yang hakiki. Guru, cikgu ke apa yang selain itu bukan hakiki. Hakiki kita ialah, tugas kita ialah beribadat, mengabdikan diri pada Allah Ta'ala, hamba kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah suruh para rasul ini ingatkan kepada manusia dan umatnya supaya jauhi perkara terus, perkara mungkar. Kita sekalian, tajuk tadi malu adalah cabang iman. Al-haya syab'atun minal iman. Kita sekalian, malu merupakan salah satu perkara yang sangat penting bagi kita. Yang sangat malu juga merupakan perisai kepada kita terus sekalian. Yang mana tingkatan tertinggi malu ini ialah malu kepada Allah Ta'ala. Sampai kita menangis,
Kita malu nak minta kepada Allah Ta'ala kerana terlalu banyak dosa kita kepada Allah Ta'ala. Tapi adakah Allah Ta'ala tunaikan hajat kita? Tidak. Selagi mana kita ni hamba kepada Allah, mintalah sehabis mungkin sekalian. Malu kepada Allah Ta'ala, ini kata paling tinggi sekali. Ialah kita mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Kita kena faham, kita solat tarawih, kita solat balas sebagainya, kita kena faham kenapa kita solat. Kita mengharap kepada Allah Ta'ala kerana kita malu, kita banyak melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Siang kita lupa pada Allah Ta'ala, banyak kerja-kerja yang kita kena buat, kita lewatkan solat dan sebagainya. Jadi waktu malam kita cuba minta ampun kepada Allah Ta'ala. Keampunan Allah Ta'ala ni lebih luas daripada kemahiran Allah Ta'ala. Kena ingat, selagi mana kita belum meninggal dunia, masih sempat untuk kita bertaubat dan sekalian. Dan sekalian, malu kepada masyarakat, malu kepada baginda Rasulullah yang kedua. Apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kita kena buat. Jangan kita tinggalkan, jangan kita perlekehkan. Allah Ta'ala menyuruh kita supaya menutup aurat. Itu antara cabang malu. Hari ini berapa ramai yang masih lagi berpakaian terlihat sama-sama sekali. Masih lagi berpakaian tidak ikut syariat. Ada yang pakai tudung tetapi rambutnya ditutup, tapi lehernya buka. Itu sekalian malu. Ini di antara terlihat penting bagi kita supaya lelaki dan juga perempuan ada sifat malu ni, terus sekalian. Dan semakin lama semakin tipis malu ni di kalangan umat Islam hari ini sekalian. Malah kadang-kadang orang Islam sendiri lebih barat daripada kita. Kita lebih barat daripada orang barat sendiri tu sekalian. Nak katanya berpuasa tetapi pada masa kita melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Kata guru saya lah, kita berpuasa tapi pahala tak dapat. Ada yang berpuasa tetapi pahala tak dapat. Ini salah satunya ialah orang yang suka banyak mengumpat. Contohnya tadi bab tentang aurat. Yang kedua, mulut kita ni bukan hanya menahan lapar dan juga dahaga, tapi juga kena tahan daripada melakukan perkara yang tidak baik, memfitnah orang, menghina orang, mencaci orang dan sebagainya. Ini kalau surface kita baca maksud kepada puasa itu, memang kita faham menahan diri daripada lapar dan juga dahaga. Tapi kalau kita buka kitab-kitab dan juga buku-buku, antara yang disipati penting ialah kita menahan segala anggota badan kita daripada melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Apa guna kita berpuasa tapi mulut masih lagi mengata orang? Ini kena buang sifat-sifat yang suka mengata orang, memfitnah orang. Kita kena slow buang, tuan sekalian. Kerana banyak amalan kita, tapi masa sama kita melakukan dosa kepada orang lain, pada sama amalan kita akan terhakis, tuan sekalian. Golongan-golongan muflis, orang yang banyak melakukan kebaikan, pada masa sama mereka menyakiti orang lain. Ini kita risau. Kita banyak amalan tetapi kita kuat mengata orang, menyebabkan di akhirat kelak kita menjadi orang yang muflis. Itu malu sekalian. Malu, kita kena ingat, malu daripada masyarakat. Berhenti daripada melakukan yang bercakap-bercakap yang tidak baik, tuan sekalian. Jadi kita kena ingat, setiap amalan kita ni kita mengharapkan keampunan daripada Allah Ta'ala. Segala amalan yang kita buat, kita mengharapkan Allah ampunkan dosa kita. Bukan hanya kita minta keampunan, tapi segala kebaikan, kita solat, kita bersedekah, kita mengharap Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Tebalkan malu kita, jaga maruah kita, jaga maruah agama kita, jaga maruah keluarga kita. Penting, tuan sekalian. Kerana ia memberikan kita
nak kata kita jaga diri kita tu sekalian. Yang mana mudah terdedah auratnya. Masa ni bulan tarbiyah, kita kena cuba pelan-pelankan supaya jangan buat perkara maksiat. Yang mula-mula pakai tudung, yang menutup aurat, teruskan kekal walaupun lepas Ramadan, teruskan pakai menutup aurat. Hari ni tak nak dah kisah-kisah yang tidak baik berlaku sekalian. Kalau kita baca dalam akhbar, dalam TV sebagainya, rata-rata orang kita yang banyak melakukan jenayah dan sebagainya. Jadi kita orang Islam kena jauh daripada melakukan dosa ni. Malah kita ni orang Islam, kita pernah belajar di sekolah-sekolah, belajar tentang akhlak, kita sepatutnya tak buat perkara tersebut. Kita kena jauhkan terus sekalian. Jadi kita kena ingat dan terus bersama-sama kita tingkatkan usaha kita, meningkatkan amalan kita terus sekalian. Amalan kita, kalau surau kita buat pengajian, kita pergi, kita sertai. Surau Maulisi buat pengajian-pengajian, kita pergi, kita join sekali. Kemudian join sekali, kita amalkan. Bila amal ni kita faham, bukan kita faham, kita sebarkan. Kita tak nak hanya kita berada di masjid sahaja, di surau sahaja, ilmu kita kalau boleh kita nak sampaikan ke dalam keluarga kita. Biar keluarga kita ni ada unsur-unsur, ada keluarga yang soleh-solehah, keluarga yang seperti baginda Rasulullah SAW sekalian. Jadi perbanyakkan ilmu, tingkatkan ilmu kita dan sebarkan kepada ahli keluarga, kepada ahli qaryah kita, supaya bandar kita ni bandar yang berilmu dulu sekalian. Bila mana ada ilmu ni, kita rasa seronok tu sekalian sebenarnya. Bila orang kata dah tua-tua ni kan, malah nak mengaji sebagainya, tak tu sekalian. Selagi mana kita belum meninggal, masih sempat lagi untuk kita mengaji, untuk belajar. Jangan malu, jangan segan. Biar orang nak kata apa, yang penting kita selesai, kita boleh baca dan sebagainya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita tingkatkan usaha kita, kita terus kuat membaca, tebalkan malu kita. Itu di antara cabang iman kita tu sekalian. Kerana kedua-dua ini seiring sekalian. Beriman kepada Allah Ta'ala dan juga Rasul. Kemudian yang ketiga tadi dalam ayat surah tadi, Allah kata Allah Ta'ala boleh memberikan hidayah. Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Ni tuan sekalian, ni Allah boleh berikan hidayah. Maknanya tuan sekalian, jangan kata orang yang dulunya orangnya yang tidak baik, jangan kata dia tidak baik, dia jahat selama-lamanya. Kerana tadi ayat tadi, Allah Ta'ala berhak memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Dan ayat yang keempat tadi kita kena ingat dan kena ambil perhatian, Allah Ta'ala juga boleh menyesatkan manusia, menyesatkan sesiapa yang Allah kehendaki. Ini yang kita risau. Kita banyak amalan kita, tapi kita terbuai-buai dengan amalan kita. Kita riak dengan amalan kita tanpa kita sedar. Ada satu video, ustaz, tak ingat ustaz apa, nak kata bab ibadat ni iblis lagi hebat ibadat dia. Bab ibadat, yang mana iblis dulu tempatnya yang paling tertinggi daripada para malaikat yang lain. Tapi kerana sifat-sifat riaknya, sifat ujubnya, menyebabkan Allah Ta'ala melaknat dia. Habis segala amalan dia kerana sifat tersebut. Kerana sifat yang tidak baik tadi menyebabkan segala amalan yang dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Ni kita nak penghujung kita biarlah mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan yang sangat-sangat beriman, sangat-sangat baik. Orang yang baik, orang yang soleh, teruskan menjadi soleh.
Orang yang pernah melakukan dosa, jangan rasa malu, jangan rasa takut untuk kita berubah, bertaubat kepada Allah Ta'ala dan sekalian. Malu kita, jangan kita kena buang perkara-perkara yang tidak baik, dan juga jangan kita judge orang mudah-mudah. Bukan kita untuk menghukum orang tuan sekalian. Ini orang beriman, ini orang bu, orang ni sebagainya. Ini bukan kita. Yang mana hidayah tersebut kita kena cari. Kadang-kadang di kalangan orang-orang yang melakukan kejahatan ini, ada dalam hatinya untuk berubah tuan sekalian. Cuma dia tak tahu nak ke mana. Ada pengalaman sahabat-sahabat di Kuala Lumpur sebagainya, ada. Dia jumpa 2-3 orang yang boleh bawa dia ke jalan yang benar. Ni gangster-gangster ni ada. Dia nak berubah jadi baik, tetapi tak ada siapa nak tolong dia. Kata sekalian. Dan juga yang kedua tadi, Allah Ta'ala boleh menyesatkan manusia mengikut kehendak Allah Ta'ala. Ini yang keempat tadi yang kita risau. Kita risau. Jadi bila berilmu, kita kongsikan. Jangan kita rasa sombong bila ada ilmu. Ini kita risau. Bila ada ilmu, kawan kita tak tahu, kita rasa sombong sekalian. Bila tak tahu, kita kongsikan. Jangan kita rasa sombong sebagainya. Jangan. Jadi sama-sama kita tingkatkan usaha kita untuk belajar, tingkatkan kefahaman kita tentang agama kita, dan insya-Allah mudah-mudahan kita terus istiqamah dalam kita melaksanakan amal ibadat kepada Allah Ta'ala sekalian. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita terus istiqamah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita insya-Allah. Dan tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala hapuskan wabak ini secepat mungkinlah. Hari ini 3,000 3,000, jadi tipis untuk balik kampung lah. Jadi itulah tuan sekalian. Jadi tingkatkan SOP kita. Alhamdulillah kita tengok tadi memang macam polis kat depan. Jadi alhamdulillah terus jaga SOP kita. Di tempat kerja saya makin ramai, makin menjadi-jadi lah. Sekolah-sekolah tutup, tiba-tiba sekolah saya boleh tutup lagi. Keliling sekolah saya tu dah tutup dah. Tinggal sekolah saya belum lagi. Na'udzubillah lah, takkan berlaku insya-Allah. Jadi tingkatkan SOP kita, patuh dan sebagainya insya-Allah. Ya Allah alam, dia tanggung atas kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.